Rakyat Sabah akan menikmati jalan raya yang selesa selepas 2 tahun setengah dari sekarang dengan siapnya jajaran Lebuh Raya PEN Borneo. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Kerja Raya Sabah Datuk Seri Mokhtaradin berkata, sebelum tempoh itu tiba, pengguna perlu bersabar sementara dengan keadaan jalan yang ada. Beliau menjelaskan ada jalan raya di negeri ini yang sudah tamat jangka hayatnya dan perlu dinaik taraf, namun ia menelan kos yang tinggi. Selain jalan itu sudah tidak akan digunakan apabila Lebuh Raya PEN Borneo siap. Bu Mokhtar menjawab soalan tambahan yang Dr. Ali Akbar Gulasan adun dilantik PAS berhubung jalan raya yang mengalami kerosakan menyebabkan pengguna menghadapi masalah. Bu Mokhtar berkata beliau sendiri merasai masalah yang dihadapi rakyat berikutan keadaan jalan raya di negeri ini. Bagaimanapun katanya jalan raya terbabit tidak boleh dibaiki sepenuhnya kerana ia tidak diguna pakai lagi selepas diganti dengan jajaran baru Lebuh Raya PEN Borneo. Manakala Ketua Pembangkang Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal diasak supaya mendedahkan apa yang dilakukan kerajaan negeri berkaitan tuntutan waris mendakwa Sultan Sulu di Madrid, Spanyol ketika beliau menjadi Ketua Menteri sebelum ini. Muhammad Syafiee yang juga Presiden Parti Warisan bagaimanapun enggan mengulas berhubung perkara itu selain menegaskan bidang kuasa yang membabitkan hal antarabangsa terletak di tangan Kerajaan Persekutuan. Ahli Dewan Undangan Negeri Senalang yang juga enggan melayan sebarang pertanyaan lanjut berhubung isu berkenaan ketika membahaskan ucapan dasar kerajaan negeri oleh Yang di-Pertuan Negeri Tun Johar Mahiruddin pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah hari ini. Sebelum itu, adun dilantik Datuk Yong Tek Lee mencelah dalam perbahasannya untuk meminta penjelasan berhubung satu laporan media dalam talian pada 2018 mengenai kerajaan negeri menghantar wakil dalam isu tuntutan waris Sultan Sulu di Mahkamah Arbitrasi di Madrid, Spanyol. Tek Lee yang juga bekas Ketua Menteri Sabah ketika sistem penggiliran Ketua Menteri pada 1990-an berkata beliau pernah meminta penjelasan yang sama ketika kerajaan warisan memerintah Sabah selama 2 tahun sebelum ini, namun tidak diberikan jawapan. Sementara itu dalam perbahasannya, Muhammad Syafiee antara lain membangkitkan isu keadaan jalan raya yang mengalami kerosakan di seluruh Sabah khususnya di laluan yang menghubungkan pantai timur seperti Jalan Kalabakan Nabawan. Beliau turut mencadangkan agar tempoh persidangan Dun Sabah dipanjangkan selain meminta jawapan soalan lisan adun dijawab oleh menteri yang berkaitan jika berada di dalam Dewan Persidangan. Saya akan tumbuk meja jika tidak puas hati dalam rundingan berkaitan tuntutan minyak dan gas Sabah, tegas Menteri Kewangan II Datuk Seri Masri Manjun. Masri berkata sebagai Ketua Pasukan Rundingan Kerajaan Negeri dalam perundingan berkaitan hak minyak dan gas dengan Kerajaan Pusat dan Petronas, beliau tidak akan berlembut dalam soal menuntut hak Sabah. Beliau memberi jaminan akan memastikan misi untuk mengembalikan hak Sabah terhadap minyak dan gas yang dikeluarkan dari negeri ini mencapai kejayaan yang dikehendaki rakyat Sabah. Muhammad Syafiee bertanya mengenai usaha kerajaan negeri dalam memastikan hak minyak dan gas Sabah benar-benar dikembalikan kepada negeri ini seperti yang dituntut menerusi rundingan dengan Petronas. Mengulas lanjut, masih berkata, hasil ketegasan kerajaan negeri, Petronas bersetuju membangunkan fasiliti minyak dan gas terapung di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sepitang. Katanya projek itu akan dilaksanakan pada tahun ini seperti yang sudah dipersetujui. Dalam satu lagi soalan tambahan berkaitan kerahsiaan rundingan dengan Petronas oleh Datuk Yong Tek Lee, masih menjelaskan perkara itu adalah kelaziman dalam amalan perniagaan. Bagaimanapun katanya kerahsiaan itu hanya berlaku ketika perundingan masih dijalankan, tetapi isi rundingan akan terdedah dengan sendirinya apabila perkara yang dirundingkan berjaya dan menjadi kenyataan. Sementara itu, sikap ibu bapa yang mengambil pendekatan tunggu dan lihat selain terpengaruh dengan penularan berita palsu mengenai risiko vaksinasi kanak-kanak antara punca kadar pelalian COVID-19, kanak-kanak di Sabah masih rendah sejak dilaksanakan mulai 3 Februari lalu. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah Datuk Insinyur Syahilmi Yahya berkata, situasi itu menyebabkan vaksinasi kanak-kanak di Sabah ketika ini baru mencapai 19.95% bagi suntikan dos pertama setakat 16 Mac lalu.
Beliau menjawab soalan Datuk Christina Liu mengenai usaha kerajaan menangani kadar vaksinasi yang rendah dalam kalangan kanak-kanak di negeri ini. Shah Helmi berkata, kerajaan sentiasa menggalakkan ibu bapa mendaftarkan anak-anak mereka untuk menerima vaksin demi memastikan keselamatan kanak-kanak terbabit. Katanya PIBG atau pengurusan sekolah digalakkan menyediakan jamuan ringan untuk menarik perhatian ibu bapa dan kanak-kanak ketika proses pemberian vaksin. Pada masa sama, katanya ada juga inisiatif pihak yang terbabit menyediakan buah tangan dan maskot sebagai insentif dan untuk menarik perhatian serta menghibur kanak-kanak di PPV. Berita jenayah, seorang lelaki dan wanita ditahan polis lepas aksi menagih dadah yang dimuat naik di laman sosial Facebook berjaya dikesan pihak berkuasa semalam. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Muhammad Zaidi Abdullah berkata, berdasarkan kepada rakaman video yang tular itu, polis berjaya menahan seorang wanita yang dikenali dengan nama Momoy. Katanya hasil siasatan lanjut kemudiannya membawa kepada penahanan seorang lelaki, yaitu pemilik akaun Facebook bernama Jordan Hassan yang memuat naik rakaman berkenaan. Kedua-dua suspek berjaya ditahan dalam serbuan yang dijalankan di rumah di Kampung Pondo, Pulau Gaya dan di hadapan bangunan Safma, Kota Kinabalu. Suspek lelaki yang ditahan terbabit mengaku akaun Facebook bernama Jordan Hassan adalah miliknya. Muhammad Zaidi berkata hasil ujian saringan awal air kencing yang dijalankan mendapati kedua-dua suspek positif dadah jenis metafetamin dan amfetamin. Katanya kedua-dua suspek kini direman selama 4 hari bagi membantu siasatan lanjut sebelum pendakwaan dijalankan. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.